Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama. Apakah kelebihan ikhwan kepada Fatah At-Tamimi atau putra Bani Tamim? Maknanya kelebihan ikhwan, penyokong atau pengikut kepada putra Bani Tamim tu apa dia? Ini jawapan dia tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam, tidak ada sehebat empire yang sudah berlaku. Dah berlaku dah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri tauladan dan sahabat-sahabat telah menjayakannya. Maknanya sudah berlaku. Dan ia akan berulang. Ia akan datang seluruh dunia, bukan setakat 3/4 dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan begitu dengan izin Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sangat rindu kepada orang yang membangkitkan Islam di akhir zaman. Itulah ikhwan. Ini seluruh dunia. Kalau ada yang tidak Islam ketika itu, untuk pengetahuan tuan-puan, mereka tetap taat dan seronok di bawah kekuasaan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri seperti ditayangkan TV, tu gambarannya. Atau diberi gambaran pemandangan yang hijau-hijau itu bermula dari timur. Ini ada lagi ramai ustaz-ustaz yang tak percaya Islam akan bangkit daripada timur. Dia kata Arab. Apa lagi? Dah musnah dah tutup Arab ni. Secara umumnya. Tetapi tetaplah orang timur itu berketurunan Arab. Ahlul Bait. Itulah Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi. Timurlah banyak kawasan yang hijau itu. Malaysia dan Indonesia. Sahabat iri hati, cemburu kerana mereka tentu bukan sebarang orang. Siapa ni tuan-puan? Ikhwan di akhir zaman. Bukan sebarang orang. Sebab ikhwan ni akhlaknya akhlak Rasulullah. Akhlaknya akhlak sahabat. Sahabat pun sampai cemburu. Sahabat minta panjang umur kerana iri hati kepada ikhwan. Dengar tu. Maknanya sahabat-sahabat ni dia merendah diri. Bukan makna ikhwan ini secara automatik lebih hebat daripada sahabat. Sahabat ni didikan daripada Rasulullah. Jadi mereka ni tawaduk. Mereka merasakan hebatnya ikhwan di akhir zaman. Mereka cemburu. Sebab mereka lebih baiklah dari satu sudut tu mereka katakan, kita lagi bagus, kita lagi hebat. Sebab Tok Guru kita Nabi Muhammad, dia orang siapa? Kan dia orang boleh cakap macam tu. Tapi tidak begitu. Mereka merasakan ikhwan itu hebat, lebih hebat daripada mereka. Inilah sifat tawaduk, jangan salah faham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bezakan antara pengikut Rasul dengan pengikut Imam Mahdi. Pengikut Rasulullah disebut sahabat. Pengikut Imam Mahdi adalah ikhwan. Sahabat tahu nilainya. Orang yang boleh tegakkan Islam seluruh dunia tentulah hebat. Sahabat akan diampunkan dosa kalau bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ikhwan. Dengar ni. Begitu juga ikhwan. Dia akan diampunkan dosa kerana bersahabat dan membantu putra Bani Tamim. Artinya mereka ini benar-benar orang Tuhan. Jadi apa itu orang Tuhan? Orang yang dibantu oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Dapat bantuan gaib oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang di-backup oleh Tuhan. Jangan salah faham. Soalan yang kedua, apakah syarat-syarat bai'ah sewaktu diterima atau ditolak? Dengan Imam Mahdi kena bai'ah. Dengan Fatah At-Tamimi pun kena bai'ah. Ini jawapan dia. Walaupun orang kesan tanda zahirnya Imam Mahdi iaitu naik imam yang hidungnya tidak berdarah di musim haji yang panas pada hari Jumaat. Ini berita besar ni. Dia tidak diistihar. Maka dia tidak dibai'ah. Dia diistihar bila Asia sudah selesai. Ambil perhatian. Kalau ada orang lain hendak bai'ah dengan dia, tidak akan boleh. Ini ujian kepada ulama. Sila beri perhatian. Mereka perlu berbai'ah dahulu dengan putra Bani Tamim, menerima wazir Al-Mahdi, menjadi pengikut kepada putra Bani Tamim. Berbai'ah itu tidak perlu salam. Yang penting dia pengikut
salah seorang wazir. Ada berapa wazir Imamul Mahdi? Saya dah bagi tahu. Cari sendiri. Soalan yang ketiga. Apakah syarat-syarat untuk diterima oleh Imam Mahdi? Makna pengikut putera Bani Tamim yang nak diterima oleh Imam Mahdi, apa syarat-syaratnya? Yang pertama, ada wirid. Ada wirid aurat Muhammadiyah. Aurat Muhammadiyah itu adalah zikir agung yang orang tuduh sesat, yang telah dijawab oleh Fatah Tamimi dalam sebuah buku, tapi diharamkan, buku tak dibahaskan secara adil. Maka sampai sekarang berjuta-juta orang mengatakan sesat. Dari satu sudut, itulah membenarkan bahawa di akhir zaman yang sesat dianggap benar, yang benar dianggap sesat. Jadi saya nasihatkan tuan-puan, eloklah bongkar semula aurat Muhammadiyah ni, bongkar semula zikir agung ni. Bahas kandungannya from A to Z. Jadi sebab apa? Aurat Muhammadiyah ni satu zikir yang diperolehi oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi mengamalkannya, putera Bani Tamim mengamalkannya. Jadi dia bukan satu kesesatan, tapi kebenaran. Yang ni nak dibongkar. Ni akhir zaman. Akhir zaman ni banyak terbongkar. Di Malaysia dengan banyak dah terbongkar. Dekat negara luar banyak dah terbongkar. Rahsia-rahsia besar. Jadi nak jadi pengikut kepada Imam Mahdi, kena amal wirid. Aurat Muhammadiyah tu senjata, zikir agung. Kedua, taat setia. Takkanlah nak jadi pengikut Imam Mahdi tak taat. Yang curang, ada minda. Maknanya ada ilmu. Ilmu untuk menyelesaikan masalah diri sendiri, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah jemaah, masalah masyarakat, masalah negara, masalah dunia. Namanya minda sejagat. Dan yang keempat, ada iman dan takwa yang dengan itu boleh berkasih sayang dan bersatu padu. Mana nak jadi pengikut kepada putera Bani Tamim dan Imam Mahdi, kena berkasih sayang. Kalau suka bergaduh, suka menghina orang, berpecah belah, itu bukan ciri-ciri tentera Imam Mahdi. Baik, dengarkan. Selepas wazir-wazir berbai'ah, diikuti pula oleh pengikut-pengikut wazir, berbai'ah dengan cara serahan pengikut, barulah orang lain. Orang lain inilah yang menjadi ujian. Bila hendak bai'ah, sudah bai'ahkan dengan putera Bani Tamim. Orang awam mudah untuk bai'ah dengan putera Bani Tamim. Yang menjadi masalah adalah ulama-ulama dan orang-orang yang menentang Fatah At-Tamimi. Mereka anggap Imam Mahdi tidak adil dan tolak Imam Mahdi kerana Fatah Tamimi. Mereka menganggap Fatah Tamimi itu adalah orang yang salah, orang yang tidak benar, dan kelulusannya rendah. Sedangkan mereka tidak mengetahui akan persoalan takwa. Sahibuz zaman, ketua wali, yang mana mereka telah peleceh bertahun-tahun, berpuluh tahun. Sehinggalah akhirnya bila nak ditegakkan kebenaran, maka menanglah kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Quran, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi orang-orang awam, yang konon-kononnya ulama ni, yang ada profesor PhD ni, kalau yang bertakwa, alhamdulillah. Kalau yang sebaliknya, mereka akan menolak Fatah Tamimi. Sedangkan hadis masyhur yang dikeluarkan oleh Imam Sayuti menyebut bahawa kata Nabi SAW, saya khruju min sulbi haza fatah yamla'ul arda qistan wa adlan, fa iza ra'aitum zalika fa alaikum bil Fatah At-Tamimi, fa innahu yukbilu min kibalil masyriq wa huwa sahibu rayatil mahdi. Akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang akan memenuhi dunia ini dengan keamanan. Apabila kita yakin bahawa yang demikian itu akan berlaku secara realitinya, maka hendaklah kita bersama-sama dengan Fatah Tamimi. Sesungguhnya dia datang dari timur, dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat.
Jadi nanti bila daulah berlaku, masih ada lagi ulama yang memusuhi Fatah At-Tamimi yang sebenar. Dan masih tidak boleh terima Fatah At-Tamimi yang sebenar. Sila ambil perhatian. Soalan yang terakhir. Apakah yang tidak siap di kalangan pengikut-pengikut Putera Bani Tamim? Yang pertama, buah fikiran, ilmu. Ilmu tajdid. Sebab Fatah Tamimi, dia mujaddid. Jadi dia bawa semuanya benda yang baru. Termasuk ilmu yang disebut sebagai minda. Yang orang Wahabi tolak benda ni. Dia tak bertemu buku dengan ruas lagi. Nanti bila sampai masa, mereka semua akan dikalahkan dengan faktor karamah, insya-Allah. Jadi yang tak siap di kalangan Putera Bani Tamim, pengikut dia ni, apa dia? Buah fikiran, minda. Maknanya tidak menguasainya. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan ni kena solid, 100% taat. Jadi, tertolaklah bila orang kata, taat ni diistilahkan sebagai memilih-milih ketaatan. Jadi orang macam ni fail, gagal lah. Dia tak boleh taat. Yang ketiga, pengorbanan. Masih berkira-kira. Tidak sebagaimana sahabat. Konon-kononnya takut habis harta yang ada. Dia tidak nampak masa depan. Seolah-olah Imam Mahdi tidak akan datang. Imam Mahdi datang ni dia bawa kemewahan. Dia bawa kekayaan. Yang mana Imam Mahdi ni dia membawa segala kemewahan. Tidak perlu kemewahan yang mereka simpan untuk masa depan. Maknanya kalau kita simpan wang, tak perlu wang kita dah. Cukup dah apa yang ada pada Imam Mahdi tu. Jadi ini bermakna Allah sebenarnya sudah kunci hati mereka. Tidak mahu berkorban. Musafir di zaman Imam Mahdi, tuan-tuan, tidak perlu bawa duit. Ia seperti zaman para sahabat. Kalau datang tetamu pada satu kampung, berebut sahabat untuk menyambut dan melayan sehingga terpaksa diundi. Bila mereka terpilih, rasa gembira. Ia satu kebahagiaan dengan kedatangan tetamu. Sebab itu kalau hendak berkorban, inilah waktunya. Selepas ini sudah kurang bernilai. Berkorban apa, tuan-tuan? Apa sahaja. Termasuk korbankan perasaan. Zaman era pengorbanan global. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.